Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu li'atikaf sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi Surau Darul Huda dan juga seluruh AJK, barisan AJK Surau Darul Huda, dan juga tuan-tuan dan juga puan-puan yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini kuliah kita hujan lebat pada pagi ini. Jadi Alhamdulillah kita akan lihat sedikit mengenai dengan perkara-perkara penyempurnaan ibadat korban ini. Ada benda-benda yang sunat yang kita perlu raikan. Di antara perkara yang sunat ada 5 perkara yang penting, iaitu membaca bismillah, membaca selawat kepada Nabi, menghadap kiblat, bertakbir dan doa untuk diterima ibadat korban kita. Ini semua adalah ketika mana penyembelihan, ketika mana nak melakukan penyembelihan. Okey, kita lihat yang pertama sekali, sunat dalam ibadat korban ini ada 2 bahagian yang besar. Satu bahagiannya perbincangan mengenai sunat-sunat, secara umum, sunat-sunat yang disebutkan di dalam kitab yang saya sedang bincangkan, dan perkara yang kedua yang tak disebut oleh pengarang kitab. Kedua kita akan sebut insya-Allah. Perkara yang pertama iaitu disunatkan menyebut bismillah. Hukum menyebut bismillah ketika penyembelihan hukumnya sunat. Yang afdalnya, yang sempurnanya mengikut mazhab Syafi'i adalah bismillahirrahmanirrahim ketika penyembelihan. Dan untuk mendapat asal sunnah, pahala sunnah, sudah cukup menyebut bismillah. Yang sempurna, sebut habis bismillahirrahmanirrahim. Itu yang disunatkan dalam setiap ibadat, termasuk ibadat korban. Itu yang terafdal lah. Okey, cuma dalam bismillah ni, dalam apa-apa situasi pun disunatkan untuk habis, melainkan satu situasi ketika masuk toilet, masuk tandas, nak buang air, disunatkan seringkas bismillah. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Okey, kemudian yang masyhur adamu ikmalit tasmiyah inda zabah. Yang masyhurnya tidak menyempurnakan bismillahirrahmanirrahim ketika penyembelihan dan memadai dengan bismillah, kerana Ar-Rahman Ar-Rahim tak sesuai untuk proses penyembelihan. Tapi pendapat ini ditolak tau, kerana penyembelihan ni rahmat juga. Ar-Rahman Ar-Rahim tu rahmat, kasih sayang Allah kepada kita. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim, bismillahirrahmanirrahim, itu disunatkan ketika penyembelihan, kerana Ar-Rahman Ar-Rahim tu satu rahmat, kasih sayang Allah kepada kita semua dapat makan binatang ni. Walaupun sebahagian di kalangan kita, di kalangan ulama ada mengatakan tak sesuai Ar-Rahman Ar-Rahim, sebab Ar-Rahman Ar-Rahim ni kasih sayang, sifat pengasih tak sesuai untuk penyembelihan. Okey, walau bagaimanapun dua-dua disunatkan. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim, ataupun bismillahirrahmanirrahim. Cuma bismillahirrahmanirrahim tu, itu disunatkan takbir Allahu Akbar. Itu dalam bab yang lain, nanti kita selepasnya kita akan bincang insya-Allah. Perkara yang kedua, hukum meninggalkan bacaan bismillah. Hukum meninggalkan bacaan bismillah mazhab Syafi'i kita makruh, sekiranya sengaja. Makruh tanzih, makruh yang biasalah, tak sampailah makruh yang hampir kepada haram, tak. Makruh biasa. Kalau seseorang tu meninggalkan bismillah, sama ada sengaja ke tak sengaja ke, penyembelihan dia halal. Ibadat korban dia sah. Sembelihan tu kita boleh makan.
dalil mengenai dengan sunat membaca bismillah. Dalil yang pertama daripada suratul Maidah ayat ketiga, hurrimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Diharamkan kepada kamu bangkai, diharamkan kepada kamu darah, diharamkan kepada kamu daging babi, dan diharamkan kepada kamu apa yang disembelih bukan nama Allah. Dalam ayat ketiga surah Al-Maidah ini menggambarkan kepada kita perkara yang halal ni banyak, yang sedikit tu, yang haram tu sedikit. Yang termaktub di dalam Al-Quran dan juga hadis itu yang haram. Yang Quran hadis tak sebut semua halal. Cuma yang sesama dengan dia haram jugalah, yang dikiaskan. Contoh yang bertaring. Kucing tak sebut pun dalam Quran hadis boleh makan tak boleh makan. Kita kiaskan. Mana yang bertaring tak boleh makan. Apa lagi yang kuku tajam tak boleh makan. Macam burung helang tak sebut Quran hadis. Jadi menunjukkan burung helang saya tak pasti ada sebut atau tak teks Quran hadis tu, tapi yang berkuku tajam, mikhlab, yang berkuku tajam tak boleh makan. Helang kuku tajam, kalau dia sekali dicengkam boleh mati terus. Haiwan yang dicengkam tu memang tajam, cengkaman dia amat kuat. Surah Al-Maidah ayat ketiga ini menunjukkan perkara-perkara yang diharamkan itu sedikit. Antaranya bangkai, darah tak boleh makan melainkan dua darah, limpa dan juga hati. Daging babi, sebut daging tapi dimasukkan semua keseluruhan babi. Sebab apa disebutkan daging ni, tak sebutkan lain? Sebab daging itu adalah main dia, perkara utama. Bila seekor haiwan tu bila disembelih, apa yang kita nak? Kita tak nak lemak dia, kita tak nak ekor ke kaki. Yang utama adalah daging. Itu yang utama. Sebab tu Quran sebut yang utama je. Yang lain tu dia kiaskan lah. Kalau yang utama pun tak dibenarkan, yang tak utama lebih-lebih lagi tak dibenarkan, diharamkan. Wa ma uhilla li ghairillah, dan apa yang tidak disebut nama Allah, apa yang disebut selain nama Allah. Di sini kalau kita tak sebut tak jadi masalah. Yang Quran larang ni adalah kita sembelih sebut selain nama Allah. Kita zaman dulu sebut wallat wal uzza, demi Tuhan Lat dan juga Tuhan Uzza, nama berhala. Itu yang tak boleh kita makan penyembelihan tersebut. Kalau kita tak sebut pun nama Allah, tak sebut pun nama berhala-berhala, tak apa. Yang Quran larang disebut nama selain Allah. Disebut nama selain Allah. Kalau tak disebut tak jadi masalah. Jadi di sini mengambil dalil daripada ayat surah Al-Maidah ayat ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala mengharuskan binatang yang disembelih walaupun tidak disebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu walaupun tak baca bismillah. Kadang-kadang disangkal pendapat ini, dikatakan la yakunul hayawan muzakkan illa bitasmiyah. Tak jadi binatang tu disembelih melainkan kena sebut nama Allah, baru jadi binatang disembelih. Tak sebut nama Allah tak disembelih. Maka ulama Syafi'i jawab, mereka kata, apakah maksud az-zakah? Zakah itu penyembelihan. Zai yang kecil, bukan zai besar. Kalau zai yang panjang tu zakah tu zakat tu mana menyucikan, mengeluarkan harta untuk bayar zakat. Zakah di sini maksudnya zakat juga, zakat. Tapi zai itu zai kecil, itu mana penyembelihan. Apa maksud dari sudut bahasanya? Iaitu dari sudut bahasa az-zakah, penyembelihan ini iaitu kita panggil pembelahan, belah. Wa qad wujida kullun min asy-syaqqi wal fathi 'inda zabhil udhiyah. Dan didapati setiap daripada belahan bila kita sembelih dia akan terbuka, rongga terbuka. Itu dimaksudkan tercapailah maksud penyembelihan. Kita lihat dari sudut bahasa, tak lihat dari sudut baca bismillah ataupun tidak. Okey, dalil yang kedua, Quran menyebut wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum.
orang yang diberi kitab, ahlul kitab, makanan mereka adalah halal bagi kamu. Makanan mereka halal bagi kamu maksudnya apa? Allah Ta'ala halalkan binatang penyembelihan ahlul kitab dan tak disyaratkan bismillah. Sebab ahlul kitab dia bukan Islam. Ahlul kitab ni dia beriman kitab dulu, kitab Taurat ataupun Injil. Dia Islam tak Islam. Sebab dia tak beriman Quran. Tak beriman Quran habis cerita memang tak Islam. Dia beriman yang kitab yang asal, Bible yang asal, bukan yang telah diselewengkan. Syaratnya bila datang Quran, semua telah diketepikan, beramal dengan Quran, tapi dia tetap berpegang dengan kitab asal dia. Itulah dipanggil sebagai ahlul kitab. Ada ke tak ada pada zaman sekarang? Wallahu subhanahu wa ta'ala alam, kita tak tahu. Ada ke tak ada? Kita nak sebutkan di sini ahlul kitab, tak baca bismillah, boleh. Tak jadi masalah, penyembelihan dia halal. Kahwin dengan dia pun halal. Cuma kita tak tahulah ahlul kitab ni. Cuma ahlul kitab, sebahagian ulama menyebut ahlul kitab kena orang perempuan, tak boleh orang lelaki. Kalau orang lelaki ahlul kitab, dia tarik perempuan yang muslimah masuk agama dia. Tapi perbincangan ini mungkin perbincangan yang tak besarlah pada zaman ini, sebab kita tak tahu dia ada ke tidak ada. Dalil yang ketiga daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, anna qauman qalu ya Rasulullah inna qauman ya'tunana bil lahm la nadri azkaru ismallah alaihi am la. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sammallahu alaihi wa qulu. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah kata ada satu bangsa, mereka datang, mereka kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya satu kaum ni mereka datang kepada kita bawa satu daging. Kami tak tahu mereka ni sembelih sebut nama Allah ke tak. Satu bangsa ni kita tak tahu. Maka Nabi kata apa? Nabi kata tak perlu selidik apa pun. Samullah alaih wa kulu. Baca bismillah. Kamu nak makan, baca bismillah. Kemudian kamu makan. Tak perlu nak selidik dah disembelih. Dah disembelih ke tak disembelih sebut nama Allah ke tak. Tak perlu. Yang penting binatang tersebut disembelih, tak kira lah disebut nama Allah ataupun tidak. Sebab kalaulah sebut nama Allah Ta'ala tu wajib, sudah pasti Nabi akan suruh pastikan dulu, jangan makan tu. Tengok disembelih atas nama Allah ataupun tidak. Nabi tak suruh diperincikan sampai tahap begitu, menunjukkan bismillah tu tak wajib. Ini juga sebagai dalil yang kedua, Islam ni agama mudah. Bila orang bagi kepada kita makanan yang kita nampak dia suci, dan tak ada apa-apa keraguan, makan. Tak ada apa-apa kesangsian. Kalau kita tengok binatang ni ada ulat, ada kulat, tu tak perlulah makan. Ada kulat ke, ataupun binatang daging daripada warna dia lain macam, bukan daging yang halal, itu tak perlu makan lah. Tapi kalau secara umumnya apa benda yang datang makanan kepada kita, kita makan lah. Itu Islam adalah agama yang mudah. Okey, ini pendapat dalam mazhab Syafi'i kita berbeza dengan pendapat majoriti di kalangan ulama. Majoriti ulama menyatakan wajib menyebut bismillah. Kita lihat sikit mengenai dengan perbezaan pendapat lah. Yang menyatakan bismillah itu sunat adalah pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i ketika penyembelihan. Dan bismillah ni satu syarat untuk halalnya penyembelihan, dan tak halal penyembelihan melainkan dengan bismillah. Tetapi sekiranya meninggalkan bismillah dalam keadaan dia terlupa, maka diharuskan untuk memakan penyembelihan, sembelihan daging daging binatang tadi. Sebab apa? Sebab dia gugur syarat tadi. Bismillah tadi satu syarat yang gugur dengan sebab terlupa ataupun dia terleka. Jadi di sini pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i pun, pendapat dalam mazhab Syafi'i ada dua. Satu menyatakan sunat, satu menyatakan syarat halal penyembelihan. Dan syarat halal penyembelihan dalam mazhab Syafi'i, sekiranya terlupa itu dibenarkan. Ini bukan pendapat mazhab Syafi'i, pendapat kedua. Pendapat pertama tu mazhab Syafi'i.
Apa dia? Pendapat yang menyatakan sunat membaca bismillah ketika penyembelihan itu mazhab Syafi'i. Pendapat yang menyatakan menjadi satu syarat untuk sah penyembelihan tersebut, dagingnya boleh dimakan sekiranya dibaca bismillah ketika menyembelih. Itu adalah pendapat dalam mazhab Hanafi, Maliki dan juga Hambali. Tiga-tiga mazhab selain mazhab Syafi'i menggunakan pendapat ini, iaitu syarat sah penyembelihan untuk boleh makan daging dia kena baca bismillah. Okey. Melainkan kalau terlupa itu dimaafkan. Itu selain mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i amat longgar. Seperti mana yang kita bincang sebelum, kita ada sebut juga sebelum ini mengenai dengan dalam mazhab Syafi'i ada benda yang ketat, ada benda yang longgar. Terutama dalam bab korban lah. Dalam bab longgar baca bismillah. Penyembelihan longgar, tak baca bismillah pun tak apa. Mazhab lain tak terima, melainkan lupa je. Okey, ada ketikanya mazhab Syafi'i dia agak ketat. Contohnya tuan-tuan dalam bab daging ibadat. Daging ibadat ni apa? Daging penyembelihan ibadat. Daging korban, daging penyembelihan akikah, itu semua ibadat kerana Allah. Dan daging-daging ibadat ni tak dibenarkan diberikan kepada orang-orang kafir. Orang yang bukan Islam, tak kira Cina ke India, tak boleh makan. Sebab dia daging ibadat. Daging hanya untuk Allah. Untuk tetamu-tetamu Allah yang Islam. Itu saja. Ini agak ketatlah mazhab Syafi'i. Mazhab lain longgar. Dia biasalah setiap mazhab ada kontra dia lah. Ada con and kontra. Ada apa? Ada yang longgar, ada yang ketat. Okey. Jadi dalam mazhab Syafi'i ini, memberi makan daging korban kepada orang yang non muslim tak dibenarkan. Oh, dia agak ketat. Mazhab yang lain paling tidak dikatakan makruh. Yang lain semua kata harus. Sebab itu kalau dalam bab memberikan daging korban kepada orang kafir ni, kita raikan juga mazhab lain lah. Sebab kita dalam masyarakat majmuk di Malaysia ni, kalau nak kata nak membeza-bezakan ni hanya untuk orang Islam ni, hukum dia orang Islam saja. Boleh lah, tapi dia agak ketat. Jadi perkara ni mungkinlah sebahagian kita tak boleh terima sebab dia tak berlapang dada. Walaupun dia terikat dengan mazhab Syafi'i. Jadi kita bolehlah mengambil jalan tengah. Kita kata prioritinya, yang utamanya diberikan kepada orang Islam. Cuma kalau ada di sana jiran kita ataupun orang duduk depan surau, depan masjid kita je, Cina, India miskin, anak ramai miskin, ataupun orang tua Cina, India yang tinggal suami isteri je, suami isteri tinggal dah tua dah. Jadi kita bagilah daging korban kepada mereka, kerana mazhab lain membenarkan. Tapi keutamaan diberikan kepada orang Islam dululah. Okey, kemudian kita lihat dalil mengenai dengan kalau tak baca bismillah ketika korban, itu sah penyembelihan dalam pendapat majoriti ulama tiga mazhab tu. Dalilnya adalah rufi'a an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukruhu alaih. Diangkat daripada umatku tersalah, terlupa dan juga apa yang mereka dipaksa. Itu tak diambil kira dalam syariat. Pendapat yang ketiga itu lagi keras. Dia kata bismillah itu satu syarat dan tak gugur bismillah dalam apa juga situasi. Tak kiralah sengaja ke, lupa ke, tak tahu ke, semuanya tidak sah. Ini pendapat yang ditarjihkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Di antara dalil mereka, wala ta'kulu mimma lam yuzkari ismullahi alaihi. Jangan kamu makan binatang yang tak disembelih tak disebutkan nama Allah ke atas binatang tadi ketika sembelih. Okey, mereka menyebutkan dalil ini secara umum, larangan Allah untuk memakan binatang yang tak disebut nama Allah, tak boleh makan. Ulama Syafi'i jawab apa? Dia kata innal maqsud bihadhil ayah, maksud daripada keumuman ayat tadi, iaitu disebut nama Allah ini,
Maksud pada ayat ini adalah disebut ke atas penyembelihan selain nama Allah. Contoh dia sebutlah dengan nama salib ke, nama berhala ke, nama-nama selain daripada Allah. Itu yang dimaksudkan dalam ayat ini. Bukan maksud ayat ni tak boleh makan kalau binatang yang tak disebutkan nama Allah. Tak disebutkan nama Allah, ulama Syafi'i kata tak disebutkan nama Allah maksudnya tidak, maksudnya disebutkan nama selain daripada Allah. Dan datang daripada hadis Nabi ma anharad dam wa zikra Rasulullah alaihi faqul. Itu dalil kedua majoriti ulama, dia kata apa yang telah disembelih binatang tadi disebut nama Allah makan. Perkara yang kedua disunatkan untuk ketika penyembelihan adalah selawat kepada Nabi, wassalatu ala nabi. Disunatkan selawat kepada Nabi ini berserta dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini Imam Syafi'i sendiri telah naskan, telah tekskan perkara ini, iaitu disunatkan selawat kepada Nabi ketika penyembelihan dalam kitab dia. Dan pendapat ini dipegang oleh majoriti di kalangan ulama Syafi'i. Cuma kalau tuan-tuan tengok dalil, memang tak ada dalil lah. Dalam kitab-kitab Syafi'i semua sebut. Dalil Nabi buat tak? Tu tak ada lah dalil. Cuma dalil secara umum tu ada. Wa rafa'na laka zikrak. Kami mengangkat kamu, wahai Muhammad. Wa rafa'na laka zikrak. Kami mengangkat sebutan kamu. Ketika mana disebut nama Allah, disebut nama Nabi. Itu secara umum. Hadis secara umum tu ada. Tapi yang spesifik tak ada lah. Ketika Nabi sembelih, Nabi sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak ada. Tapi secara umumnya ada, iaitu Nabi, nama Allah nama Nabi akan disebut berserta dengan nama Allah. Itu secara umum. Dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i pun disebutkan perkara ini, walaupun tak ada dalam hadis. Contohnya seperti azan lah. Bila kita azan, kita sebut Allahu Akbar, azan, iqamat. Lepas tu kita akan sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Banyak tempat ketika mana kita sebut nama Allah, dan selepas daripada itu kita akan sebut nama Muhammad. Bahkan kadang-kadang menjadi rukun dalam sesuatu ibadat. Imam Syafi'i menyatakan, dia kata apa, membaca bismillah ke atas binatang penyembelihan dengan bismillah, apabila ditambah lebih daripada bismillah, maka penambahan tersebut dianggap sebagai baik. Makna bismillahirrahmanirrahim. Wala akrahu ma'a tasmiyatihi ala zabiha an yaqul. Dan aku memakruhkan berserta dengan bismillah ke atas penyembelihan tadi, tidaklah aku makruhkan untuk menyebut sallallahu ala rasulillah, selawat kepada Nabi. Bal uhibbuhu lahu, bahkan aku suka benda tu, sebut baca bismillah dan diiringi dengan Allahumma salli ala Muhammad. Wa uhibbu lahu an yuksir. Dan Imam Syafi'i menyatakan, aku suka memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Taala akan selawat kepada orang yang berselawat kepada Nabi fi kullil halat, dalam apa juga situasi. Kerana Allah Subhanahu wa taala wassalatu kerana berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah dan selawat kepada Nabi adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada satu ibadat baginya akan diganjari. Orang yang berselawat, orang yang sebut nama Allah diganjari. Jadi dia tak membid'ahkan perkara ni lah. Dalil wa rafa'na laka zikrak, iaitu kami angkat untuk kamu wahai Muhammad sebutan kamu. Dan ini tempat disyariatkan zikir kepada Allah Ta'ala pada ketika penyembelihan, dan disyariatkan juga selawat kepada Nabi SAW seperti solat dan juga azan dan juga perkara-perkara yang lain. Okey. Kemudian Al-Qadhi Iyad dinukilkan daripada Malik dan juga seluruh ulama, iaitu memakruhkan selawat. Mereka menyatakan wala yazkur 'inda zabah illallah wahdah. Tak perlu disebutkan
Selain daripada nama Allah, cukup nama Allah je ketika penyembelihan. Siapa yang menyebut selain daripada nama Allah, maka hukumnya makruh. Nama Allah Ta'ala saja. Ini Al-Qadiyat menyatakan. Imam Nawawi nukilkan, Imam Nawawi sebut dalam kitab Majmu'. Memang sebahagian di kalangan ulama menyatakan pendapat yang kuatnya adalah makruh menyebut selawat, sebab dia hanya sebut nama Allah Ta'ala saja. Kerana Nabi tak buat benda tu. Dan wa khairul hadi hadayu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan perbuatan yang terbaik adalah perbuatan Nabi, petunjuk Nabi. Walau kana khairan la bayyanahu lana Rasulullah. Kalau benda tu baik, Nabi dah buat, tak ada riwayat daripada Nabi. Tak jadi masalah lah ulama berbeza pendapat dalam isu selawat ini ketika penyembelihan. Adakah disunatkan salam kepada Nabi? Disunatkan bila selawat, disunatkan juga selawat dan salam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Okey. Kalau seseorang itu meninggalkan selawat dan salam kepada Nabi ketika penyembelihan, dimakruhkan meninggalkannya secara sengaja. Ini pendapat dalam mazhab Syafi'i dalam kitab Mu'anil Muhtaj. Menyatakan makruh. Kemudian perkara yang ketiga, menghadap kiblat, perkara sunat. Disunatkan menghadap kiblat ketika penyembelihan, ketika setiap penyembelihan, tak kira lah penyembelihan korban ataupun tidak. Tak binatang tak korban pun, bukan ibadat korban pun disunatkan hadap kiblat juga. Itu yang dituntut. Dan dituntut sangat-sangat menjadi muakkad ketika mana ibadat korban. Apakah yang dimaksudkan dengan menghadap kiblat? Menghadap kiblat ini adalah menghala ke arah kiblat. Menghala apa? Menghala binatang korban tadi ke arah kiblat. Cara dia, pendapat yang kuat yang mu'tamad, iaitu yuwajjih mazbahal udhiyah al-mawdi' alladhi yuqta' minhu al-hulqum al-mari, iaitu yang binatang yang disembelih tersebut dia hadap ke kiblat. Jadi kepala dia, kaki dia semua menghadap ke kiblat. La wajah, bukan muka dia. Muka tak apa. Kalau kita nak sembelih, kadang-kadang orang tak korek lubang, takut pisau panjang sangat kena kat tanah, angkat tinggi kepala dia, angkat tinggi sembelih, tarik tinggi kepala sembelih, pusingkan sikit lah, tinggi sembelih. Okey, jadi nak bagi tahu di sini, menghadap kiblat ni kaki-kaki dia, kaki-kaki dia menghadap ke kiblat binatang korban tu. Muka tak perlu hadap kiblat pun tak apa. Ini bukan semayang, penyembelihan. Dan orang yang menyembelih pun tak ada di sini hadap kiblat juga. Di penyembelih hadap kiblat, binatang korban hadap kiblat. Sebab apa? Apa dalil perkara pertama sekali, dalilnya kerana ini perbuatan Nabi. Nabi hadap kiblat, mengikut sunnah Nabi. Dan hadis-hadis yang menceritakan perkara ini pun banyak. Nanti kalau sempat kita akan bincangkan. Wali annaha afdalul jihad, dan kerana kiblat ini antara yang arah yang terafdal, arah yang terbaik. Okey, kita lihat daripada yang saya sebutkan tadi, hadis mengenai perkara ni, Nabi hadap kiblat ni. Zabahan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum az-zabah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih pada hari raya korban ni. Nabi akan sembelih kabshain aqranain, dua kibas yang bertanduk. Falamma wajjaha huma, Nabi akan mengarahkan kedua-dua binatang tadi ke arah kiblat. Nabi kata, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard ala millati Ibrahim hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma minka walak wa an Muhammadin wa ummatihi bismillahi wallahu akbar. Kemudian Nabi sembelih. Ini semua doa sebelum penyembelihan. Kita tak sempat doa dah selalunya. Terus sembelih. Paling tak pun baca bismillah Allahu akbar lah. Kalau ada yang dah print out siap-siap, bentangkan depan penyembelih baca je lah. Tapi jangan merangkak-rangkak pula baca.
Tapi bagi saya baca doa ni lagi bagus. Kalau ada kesempatan. Tak panjang pun, baca doa pendek pun tak apa. Yang selalu kita buat takbir sebelum raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir raya pula, macam nak semayang. Takbir raya, bolehlah. Tapi yang memang dalam hadis perkara yang disunatkan takbir. Takbir tu Allahu Akbar je. Tapi nak takbir macam raya pun tak jadi masalah. Cuma doa dalam hadis ada, bacalah doa. Nak takbir lah, tapi doa tu ada dalam hadis, bacalah doa. Walaupun hadis ini yang tidak kuatlah riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, hadis yang dianggap lemah, dhaif, tapi tidak jadi masalah. Boleh diamalkan. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, dia kata Nabi SAW bersabda, "Dhahu wa tibu anfusakum." Kamu buatlah sembelihlah binatang korban dan perelokkan diri kamu, fa innahu ma min muslim yastaqbilu bi zabihatihi al-qiblata illa kana damuha wa farsuha wa sufiha wa hasanat fi mizanihi yaumal qiyamah. Sembelih binatang korban, perelokkan diri kamu, ikhlaskan diri kamu, dan binatang korban yang disembelih, orang Islam ataupun binatang korban yang disembelih, dua-dua penyembelih dan juga binatang korban, hadapkan ke arah kiblat. Nabi kata semuanya ini akan diletakkan di mizan pada hari kiamat, timbangan. Darah dia, tahi dia, bulu dia, semua dikira kebaikan. Adakah dimakruhkan menghadap kiblat? Kerana dia keluar perkara yang kotor, darah ketika penyembelihan, dia adalah najis. Adakah seperti kencing? Kencing hadap kiblat kan makruh. Kencing menghadap kiblat makruh sebab dia najis. Jadi bila penyembelihan hadap kiblat, darah tu terpancut darah binatang korban hadap kiblat, adakah sama makruh? Dan jawapannya tidak makruh lah. Tidak makruh. Ini adalah situasi ibadat dan mendekatkan diri kepada Allah. Kencing tu untuk keperluan diri kita, ini ibadat, penyembelihan korban. Jadi kena hadap kiblat. Tapi dalam masalah buang air kecil ni, kalau yang dikatakan tak boleh buang air kecil makruh menghadap kiblat tu bila apa? Bila tak ada tempat disediakan. Bila masjid, surau ataupun rumah kita pergi, dah toilet dah hadap kiblat, takkan kita nak menyerong lawan kiblat? Kita ikut je lah, itu tidak makruh. Tapi yang sepatutnya sebelum kita buat toilet tu, kita kena tahu dulu dekat mana arah kiblat, tu yang sepatutnya lah. Perkara yang keempat, disunatkan takbir. Takbir ni Allahu Akbar ketika penyembelihan. Hukum takbir ni sunat ketika penyembelihan. Sebab apa sunat? Dalil dhuhan Nabi bikabshaini abul amlahaini aqranaini. Nabi sembelih dua kibas yang bertanduk yang berwarna putih. Nabi sembelih dua kibas tadi dengan tangan Nabi. Nabi membaca wasamma wa kabbara. Nabi membaca bismillah, Nabi bertakbir. Bismillah, Allahu Akbar. Sampai ke orang Melayu kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ditakbir banyak. Sampai ke orang Melayu kita lah. Tapi saya tak kata benda tu salah lah. Tapi sebab dalam hadis ni, kalau kita lihat Nabi baca bismillah, takbir. Takbir apa? Takbir tu apa dia? Allahu Akbar, takbir. Takbir raya ni, untuk pengetahuan satu lagi, takbir raya ni dia ada dua. Satu dipanggil takbir mursal, satu dipanggil takbir muqayyad. Takbir mursal itu takbir hari raya Aidilfitri. Dekat mana pun takbir, tak terhad pada semayang. Pergi pasar takbir, jalan di jalan raya takbir, kemudian nak pergi masuk kedai takbir, kemudian pergi rumah orang takbir. Semua takbir. Itu takbir mursal. Mursal ni makna lepas, mutlak, mana-mana tempat pun takbir. Cuma Imam Nawawi kata disunatkan juga lepas semayang, takbir juga. Walaupun sebenarnya mursal tak terikat dengan semayang, tapi Imam Nawawi kata disunatkan juga. Okey, tak apa.
Yang hari raya Aidil Adha ini, takbir dia adalah takbir muqayyad. Muqayyad ni terikat. Terikat dengan semayang. Setiap kali semayang takbir. Setiap kali semayang takbir. Tapi tak termasuk korban. Korban yang kita nak sembelih tu bukan semayang. Jadi tak perlu takbir. Tapi tuan-tuan nak takbir, bukan berdosa pun. Takbir. Tapi yang disunatkan selepas semayang. Tak kiralah solat jenazah ke, tak kiralah solat duha ke, tak kiralah solat qabliyah ke, solat ba'diyah ke, solat fardu ke, apa-apa solat lepas semayang disunatkan takbir. Itulah dipanggil sebagai takbir muqayyad. Hatta selepas solat hari raya Aidil Fitri, selepas solat raya Aidil Adha, sebelum naik, imam naik di atas mimbar membaca khutbah solat raya Aidil Adha, disunatkan takbir dulu lepas beri salam. Lepas beri salam, fil alamin innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Takbir dulu. Lepas tu nak baca doa ke apa tu pulanglah, lepas tu terus naik di atas mimbar. Berbeza takbir hari raya Aidil Fitri. Imam takbir raya, imam angkat solat takbiratul ihram, solat hari raya Aidil Fitri, Allahu akbar. Habis, dah tak ada takbir raya dah. Lepas imam beri salam, naik atas mimbar. Kalau nak baca doa sikit, naik atas mimbar. Okey, cara bertakbir. Ini disebutkan cara-cara bertakbir lah. Ada beberapa sirah ataupun format dia yang memadai. Yang asal sunnahnya adalah Allahu Akbar, dan dia adalah sirah ataupun cara sebutan yang sempurna. Pendapat dalam mazhab Syafi'i kita, sirah ataupun format cara menyebut takbir cukup dengan Allahu Akbar sebelum bismillah ataupun selepas bismillah. Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar bismillah boleh, ataupun bismillahi Allahu Akbar, dua-dua boleh. Kalau dia buat ni dah kira dah buat dua sunnah. Sunnah baca bismillah dan juga sunnah membaca takbir. Cara penyempurnaan untuk bertakbir ini, takbir 3 kali sebelum bismillah dan juga selepas bismillah. Itu paling sempurnalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 kali. 3 kali sebelum bismillah, 3 kali selepas bismillah. Itu cara yang paling sempurna lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi pelik sikit, tapi pelik ni lah paling sempurna dalam mazhab Syafi'i. Macam khutbah raya lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai 9 dan 7 kali. Walillahil hamd. Macam nak baca takbir raya. Tapi itulah perkara yang disunatkan. Yang kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu lepas semayang. Itu lepas semayang. Apa-apa semayang. Tak kira semayang fardu, semayang sunat. Yang penyembelihan korban dia bukan semayang. Disunatkan menambah selepas 3 kali takbir walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Disunatkan tambah. Sebelum bismillah pun sama, selepas bismillah pun sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Cuma sebenarnya takbir ni memang disunatkan. Tapi tuan-tuan ubahlah tone dia. Versi yang sama, cuma tone tu ubah. Tone yang berlagu-lagu yang sedih-sedih tu tuan-tuan bawa semayang lah, lepas semayang. Ketika nak ibadat korban, bukan kata orang yang dengar takbir tu sayu. Binatang korban tu pun sayu dengar takbir kita, lama sangat berlagu-lagu. Jadi tuan-tuan ubah tone dia. Nak sembelih Allah, nak sembelih takbir. Takbir macam mana?
nak sembelih binatang korban, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bismillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, bismillah, takbir. Takbir sembelih. Ataupun nak tambah lagi lepas dia takbir, boleh juga. Yang kita bagi tahu tadi, 3 kali sebelum bismillah, 3 kali lepas bismillah. Tambah walillahil hamd. Lajulah sikit, tak adalah lama. Kadang-kadang orang nak pegang kepala tu, kata punya lama takbir ni berlagu. Dia punya lama nak pegang. Dia lah nak pegang. Kalau 10 ekor lembu nak guna kudrat, letih dia nak tunggu. Binatang korban tu pun bukan dia nak tunggu je, kadang-kadang dia bergerak-gerak agak. Jadi itu yang susah. Perkara yang kelima adalah doa bil qabul. Doa disunatkan. Doa tadi, doa yang kita baca tadi, doa inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Semua tu itu semua ketika sebelum sembelih. Tuan-tuan nak takbir panjang-panjang, baik baca doa tu je. Doa tu ada dalam hadis, walaupun hadis yang tak kuat lah, tapi ada lah dalam hadis. Kemudian lepas daripada sembelih itu disunatkan juga doa. Allahumma minka wa ilaika taqabbal minni. Pendek je doa dia, Allahumma minka wa ilaika taqabbal minni. Kalau tak tahu pun, tuan-tuan doa, ya Allah, binatang korban ni daripada kamu dan dipersembahkan kepada kamu, terimalah ibadat korban aku. Itu je. Kalau si penyembelih tu bukan ibadat korban dia kerja sembelih je. Wahai Allah, ni binatang korban daripada kamu dan juga dipersembahkan kepada kamu, maka kamu terimalah ibadat korban peserta-peserta korban ini. Cukup. Itu tuan-tuan boleh tulis, print, kemudian seorang pegang kepada penyembelih. Bukan lepas sembelih cabut pergi tempat lain, lari pergi tempat lain. Orang tunggu dulu, baca doa dulu, kemudian baru pindah ke haiwan yang seterusnya. Baca doa dulu. Sebab selepas ibadat korban, kita sebenarnya lepas semayang pun disunatkan doa. Lepas semayang disunatkan doa, lepas ibadat lah disunatkan doa, lepas korban pun disunatkan doa. Ini bukan perkara bid'ah, ini perkara sunat. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, dalil dia lah. Aisyah kata, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabshain. Apa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk disembelih satu kibas yang bertanduk, yata'u fi sawad. Iaitu Nabi akan pijak di bahagian dekat dengan tengkok tu. Wa yabruk, Nabi duduk, Nabi duduk untuk menyembelih binatang korban tadi. Wa yanzuru fi sawad fa utiya bihi liyudhiya bihi faqala laha ya Aisyah. Kemudian Nabi bagi tahu kepada Aisyah, wahai Aisyah, halummi almudiyah, bawa datang kepada aku pisau. Summa qala ishhaziha bihajar. Kemudian Nabi kata, asah pisau tadi dengan tajam. Fa fa'alat, Aisyah pun buat. Summa akhazaha. Kemudian Nabi ambil pisau tadi, wa akhazal kabsha. Kemudian Nabi mula untuk sembelih, baringkan binatang. Nabi baringkan binatang binatang korban tadi, kemudian Nabi sembelih. Makna asah pisau dulu. Asah pisau dulu, kemudian baru Nabi baringkan. Jangan dah baring lah, pisau tak asah lagi, baru kelang kabut nak asah. Asah dulu pisau. Nabi perintahkan kepada Aisyah, halummi almudiyah. Asah pisau dulu, dah tajam. Kemudian Nabi ambil pisau tadi, Nabi baringkan. Baringkan apa? Kibash tadi. Kemudian Nabi baca doa, Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Nampak tak dalam tertib hadis ini, Nabi tajamkan pisau, Nabi ambil pisau, Nabi baringkan binatang korban, Nabi sembelih, kemudian Nabi baca doa bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin. Wahai Allah, terimalah daripada Muhammad ini binatang korban, daripada keluarga Muhammad, daripada umat Muhammad. Okey. Di antara perkara-perkara yang tak disebutkan juga sebahagian dalam kitab, dalam kitab mazhab Syafi'i terutamanya, antaranya disunatkan menajamkan pisau dan memberi kerehatan kepada binatang korban. Dia tak stres lah. Janganlah sampai pukul apa binatang korban, sampai pukul 7.30. Lepas 7.30 sembelih pukul 8.30.
Kesian dia pun letih kan. Perjalanan kita pun perjalanan, kalau daripada contoh daripada mana Bentong nak datang sini, mesti kita nak makan sikit, nak rehat tidur jam, sejam, 2 jam, kemudian nak minum sikit. Ni tak ada, binatang korban datang terus nak sembelih. Tunggu suruh datang awal sikit. Tapi janganlah awal sampai 3-4 hari. Siapa nak jaga lembu tu pula? Maknanya malam korban tu sampai, malam raya tu sampailah. Kalau nak buat hari raya kedua, makna hari raya pertama tu sampailah. Hari raya pertama petang ke malam ke. Janganlah pula lepas sejam sampai turun-turun tak sempat nak rehat, mata pun kuyu lagi terus sembelih. Kesian je. Ini semua tak disebut dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i, tapi inilah perkara yang disunatkan sebenarnya. Bukan wajib, perkara disunatkan. Penyembelih disunatkan tajamkan pisau korban. Ini nak menggambarkan mahasinul Islam, keindahan Islam. Disunatkan kita menyantuni haiwan. Wa in kana ma'aluhu an ya'kuluhul insan, walaupun kesudahannya kita akan makan binatang tadi. Tak kiralah dia nak rehat ke tak, dia nak rehat ke tidak rehat ke binatang tadi, yang penting kita kesudahan kita akan makan. Itu betul lah. Cuma efek dia kepada daging korban. Daging korban tu dia tak selembut, ada bau-bau sikit, sebab dia stres. Dia lain. Jadi muamalat, Islam mengajar kita bermuamalat, bermuasyarat, bukan sekadar dengan manusia je baik, dengan haiwan pun kena baik. Cuma dengan manusia ni buat baik wajib, dengan haiwan sunat. Tapi kalau mencederakan haiwan ataupun buat zalim kepada haiwan, itu berdosa dan haram lah. Manusia kita kena buat baik. Sebab level manusia dengan haiwan lain. Tuan-tuan kena faham lah. Level manusia dengan haiwan lain. Manusia memang kita kena buat baik. Kita tak boleh buat zalim dengan dia, dan kita kena hormati dia. Tak kira lah dia budak-budak pun kita kena hormat dia. Budak-budak masuk saf pertama, kita tak boleh kata umur berapa tahun? 10. Tak boleh belakang. Mana boleh? Tuan-tuan yang silap. Sepatut tuan-tuan datang awal, datanglah masuk saf depan. Bukan duduk pergi belakang sembang-sembang. Bila budak-budak datang depan, tuan-tuan halau pergi belakang. Mana Islam ajar kita bermuamalat ni, bukan kata orang tua memang kita kena buat baik lah. Orang tua kita kena buat baik. Tambah-tambah kita waktu apa, kita sedang bawa apa, kereta ke apa, kadang-kadang orang tua kita kata apa slow sangat depan ni. Rupanya orang tua, mata pun dah mungkinlah nampak sikit-sikit dia bawa slow je. Kita pun belakang sabar je lah. Orang tua dalam hati ni memang macam nak marah je orang tu, tapi tengok-tengok orang tua dah pun, rambut pun dah uban habis dah. Tak biarlah, tak apalah, sebab orang tua. Nampak tak? Jadi bukan kata orang tua je, budak-budak pun sama. Kalau dia buat bising dengan masjid, kita hanya boleh beri teguran kepada dia, dan kita kata keluar dari masjid sekarang. Kita bagi teguran kepada dia. Kalau dia tak nak dengar, kita panggil lah ibu, mak dia ke bapak dia ke, bagi tahu lah, kata budak ni bising ni datang masjid. Itu je lah yang kita boleh buat. Dalil dia mengenai dengan memberi kerehatan, tajamkan pisau ni daripada Syaddad bin Aus. Dua perkara ni perlu diraikan. Hafiztuhuma. Syaddad bin Aus kata, dua perkara ni aku jaga daripada Nabi SAW. Sebab Nabi kata apa? Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Ta'ala menetapkan kebaikan, ihsan, buat baik ini ke atas setiap sesuatu. Fa iza qataltum, kamu nak sembelih, fa ahsinul qitlah, elokkan penyembelihan. Wa iza zabahtum fa ahsinuz zabha, kamu nak sembelih, elokkan penyembelihan. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, dan tajamkan pisau kamu, fal yurih zabihatahu, memberi kerehatan kepada haiwan. Beri kerehatan tu makna malam tu dia sampai, kita bagilah makan, minum, semua apa, bagi sekenyang-kenyangnya dia nak rehat secukupnya malam tu. Dimakruhkan tajamkan pisau depan binatang korban. Dia dapat lihat, dia pun takut juga. Dia tengok bersilau-silau pisau tu, bersilau-silau depan mata dia. Tu nak kata haram, tak haram lah, tapi makruh. Sebab Quran, sebab hadis suruh kita bermuamalah dengan haiwan dengan cara baik, bukan dengan cara macam ni. Dimakruhkan juga menyembelih haiwan wa akhar yanzuru ilaih, sedangkan haiwan lain lihat. Kita nak sembelih, tapi haiwan yang sebelah tu tengok je kawan yang kena sembelih. Sedih lah. Kita pun kalau kita lepas ni kena trip kita pun takut. Kita pun takut untuk lihat depan mata kita. Contoh seseorang yang kena cocok. Yang kena cocok lah. Dia kena cocok, dia tengok kawan dia menjerit kena cocok. Dia mesti sakit ni.
Jadi kita yang manusia pun rasa takut kalau kawan kita kena cocok, menjerit dia. Jadi maknanya kita pun kalau tak menjerit pun mana sakit. Jadi menunjukkan perkara ni bukanlah haram, tapi dia makruh. Sebab tak raikan perasaan haiwan. Jadi memanglah kita kata nak kawasan kita terhad, sempit. Jadi kalau ada tirai pun tak apalah, tutup. Ada orang yang kerja dia bawa tirai tu, tutup supaya haiwan lain tidak nampak binatang ni disembelih. Itu pun okey lah. Kalau nak heret lembu ni, kambing ni pergi ke tempat penyembelihan yang satu lagi, memerlukan satu ruang yang besar, jadi susah. Perkara yang kedua, imrarus sikin biquwwah wa tahammul zahaban wa audan. Dan perkara sunat yang kedua yang tadi sebut dalam kitab-kitab fiqh adalah pegang pisau dengan kuat. Pisau bukan boleh pegang macam pen, tak bolehlah pegang kuat-kuat. Pegang pisau pun nak sembelih lembu tak boleh kita pegang macam pen. Kalau sembelih ayam tak apalah pegang macam pen. Sembelih ayam pisau boleh pegang macam pen. Sebab dia kecil. Tapi kalau lembu tak boleh lah, kena pegang betul-betul. Pegang kuat-kuat. Dan tarik kuat-kuat, jangan tarik biasa-biasa, tarik kuat-kuat, tarik ke atas bawah. Mungkin tarik kuat-kuat lah. Jangan terlepas. Kalau terlepas, ambil balik, sambung balik, tapi tak berlaku ihsan. Sembelihan sah je, tak berlaku ihsan kepada haiwan. Sebab tujuan dia kita nak mati kena cepat, nak bagi dia keluar roh cepat. Kita tak nak seksa haiwan. Itu tujuan dia. Dan yang ketiganya, perkara sunat juga yang mungkin ada disebutkan sebahagian kitab-kitab fiqh, iaitu kita baringkan haiwan. Lembu ataupun kambing ni kita baringkan di sebelah lambung kiri dia. Lambung kiri kita baringkan dia, kemudian kaki dia hadap kiblat, kemudian kita sembelih lah. Sembelih. Kalau sembelih secara berdiri, unta boleh lah. Unta, tengkuk yang panjang, zirafah ke unta itu boleh lah tengkuk sembelih secara berdiri. Kalau yang lembu, kambing kena beradab. Bukan kata tak sah. Kalau urat halkum putus sah je. Cuma dari segi adabnya dengan haiwan, ihsan dengan haiwan, kita baringkan dia. Cuma kalau susah nak hadap kiblat, tak perlu hadap kiblat lah. Sembelih kat mana dia tumbang, sembelih. Tak perlulah nak tarik heret di atas pasir atau batu-batu berbekas-bekas badan dia, yang penting hadap kiblat. Tak perlu hadap kiblat pun tak apa, sebab benda tu sunat. Dan cara nak menyembelih lembu ni, ada yang kata ikat satu kaki cukup dah. Ada yang kata tiga kaki ikat. 3 kaki ikat. Jadi dia tak boleh, hanya boleh gerak sebelah kaki. Sebelah kaki dia tak apa kuat lah. Kemudian sembelih. Sebagai ulama kata, tinggalkan satu kaki kanan yang tidak terikat. Biarkan. Supaya dia boleh bergerak-gerak, boleh meronta-ronta selepas sembelih. Kalau tuan-tuan lepas daripada sembelih, tuan-tuan tak buka ikatan dia, tak ada satu ikatan kaki yang boleh meronta-ronta, jadi itu yang daging agak keras sikit. Darah tak boleh keluar habis. Darah-darah yang seluruh badan tak boleh nak keluar habis. Okey. Kalau unta ni memang disunatkan berdiri lah, itu jelas. Beza dia sebab apa? Unta dengan lembu atau kambing kerana tengkuk ada panjang, yang saya sebutkan tadi. Saya kira cukup sekadar tu dulu lah. Ada apa-apa soalan? Ya. Cantas macam mana? Dia cantas. Cantas bahagian apa? Bawah okey, kalau putus halqum, urat halqum, urat makanan sah. Tapi dia tak berlaku ihsan kepada haiwan. Sebab kita nak menyembelih cara baik, bukan cara macam tu. Tapi kalau dia cantas kepala haiwan tu daripada bawah, cantas, hukumnya makruh lah. Sebab sepatutnya dia kena baringkan, kemudian dia kena baru sembelih. Tapi kalau dia buat cara macam tu dengan syarat urat halqum, urat pernafasan dan juga urat makanan tu putus, maka sah.
Kalau cantas sampai putus kepala, yang penting urat mari dengan urat halqum ni putus, maka sah. Tapi makruh sebab dia potong sepatut tak perlu sampai tercabut kepala. Dia cantas sampai tercabut pula. Hukumnya makruh. Ayam pun kita sembelih, ayam ni kecil, sembelih sikit je macam kita pegang pen je. Pisau pun kecil je. Pisau kecil je, sembelih sikit je. Putus urat halqum dengan urat makanan tu habis. Okey lah. Tapi kalau kita haiwan ni kecil, kita duk potong-potong, tercabut kepala ayam, makruh. Sah tu sah, makruh. Sebab ayam ni kepala kecil je, kita duk pergi duk potong, sembelih, habis lah. Memang tercabut lah kepala dia. Sebab dia urat dia kecil je. Urat halqum dengan tu kecil je, bukan lembu. Lembu memang besar lah urat halqum semua tu. Jadi kita nak sembelih, memang tu yang saya bagi tadi, pegang pisau kuat-kuat. Okey. Semoga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan dan juga puan-puan. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.